2020, kerajaan telah memastikan hukuman lebih berat dikenakan kepada pemandu di bawah pengaruh dadah atau alkohol DUI yang menyebabkan kematian menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Julung kalinya, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong mengumumkan akta itu telah dikuatkuasakan pada 23 Oktober lalu. Dan terima kasih atas usaha itu, diharap pindaan terbaru ini akan meningkatkan kesedaran dalam kalangan pengguna jalan raya untuk mematuhi undang-undang lalu lintas bagi memastikan jalan raya di negara kita selamat untuk semua pengguna dan bukan sebagai medan perlumbaan atau mengambil mudah atas kecuaian yang dilakukan ketika memandu. Baiklah, kita sorot kembali antara kes kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga khayal dadah yang menjadi tumpuan 2020. 19 Jun 2020. Sepasang suami isteri Abdul Hakim Hashim 32 tahun, Nurul Huda Arifin 31 tahun serta anak mereka Adib Aidan Abdul Hakim baru berusia 2 tahun maut dalam kemalangan ketika mereka dalam perjalanan dari Kuala Kangsar menghala ke Greek. Abdul Hakim yang memandu Toyota Vios telah bertembung dengan sebuah Toyota Hilux dari arah bertentangan. Pemandu Toyota Hilux yang dipandu seorang lelaki berusia 33 tahun itu dipercayai hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan menyebabkan pertembungan berlaku. Hasil siasatan polis mendapati pemandu Toyota Hilux itu positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. 22 September, seorang pelajar tingkatan 5 meninggal dunia selepas motosikal yang ditunggangnya dilanggar seorang pemandu mabuk berusia 36 tahun di Jalan Raja Laut Ibu Negara. Mangsa dirempuh sebuah kereta Myvi yang datang dari susur Jalan Sri Amar Chowkit yang mengubah laluan secara melintang untuk masuk ke lorong Tiong Nam. Kejadian kira-kira jam 3 pagi itu menyebabkan mangsa Muhammad Haziq Hakimi Romli maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. 10 Oktober, Nur Fatin 23 tahun telah merempuh kereta yang dibawa oleh anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Laskar Kanan Muhammad Rizal Busri 31 tahun dan seorang lagi pemandu warga emas Chang Ahmed 78 tahun di kilometer 4 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi Johor. Mangsa Muhammad Rizal meninggal dunia di tempat kejadian sementara Chang hanya mengalami kecederaan ringan. Nur Fatin juga didapati memandu tanpa lesen selain cukai jalan dipercayai sudah tamat tempoh. Saringan air kencing juga mendapati wanita itu positif dadah. Mahkamah Magistrate Johor Bahru menjatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda RM8,000 terhadapnya.